Menjelang perayaan Aidilfitri, semua bas ekspres perlu diperiksa sebelum mulakan perjalanan. Itu antara fokus dari negeri di bawah bayu. Langsung bersama Muhammad Syarizam Awang. Silakan. Ya, sahih. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ digesa membuat operasi penguatkuasaan ke atas setiap bas ekspres yang beroperasi menjelang perayaan Hari Raya Aidilfitri. Langkah itu penting bagi memastikan semua bas berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk perjalanan jauh. Make sure all the bus in the bus stations was being checked. The tire air is okay. The car condition is alright. So we don't want to have any unhappy incident happen during the festivals. Bercakap kepada pemberita di Ibu Negeri, David turut menyarankan JPJ memastikan setiap pengusaha bas menyediakan pemandu kedua bagi perjalanan yang jauh. Sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri ini, terdapat 10 laluan bas ekspres dari Bandaraya Kota Kinabalu. 5 laluan melibatkan Pantai Timur iaitu KK Tawau, KK Semporna, KK Kunak, KK Lahadatu dan KK Sandakan. Manakala 5 lagi laluan melibatkan perjalanan ke kawasan pedalaman iaitu KK Beaufort, KK Sipitang, KK Menumbuk, KK Keningau dan KK Tenom. Kerjasama semua pihak perlu bagi menjayakan agenda Malaysia Madani di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar Mohamad Hakim kata, usaha itu perlu dimulakan di peringkat akar umbi dengan melibatkan pemimpin komuniti. Sebab itulah kita tidak pernah lelah dan letih untuk terus turun ke bawah menggunakan apa saja ruang yang ada. Kerajaan ini serius untuk membuat perubahan. Dan sebab itulah bila kita nak buat perubahan ini, daripada takut lama kepada yang baru, kita perlu dukungan semua. Datuk Seri Syamsul menyatakan demikian kepada RTM selepas program Jalinan Kasih Ramadan Sabah di Balai Bomba Kudat. Mengulas mengenai bantuan khas keuangan Aidilfitri RM500 kepada penjawat awam grad 56 ke bawah yang akan dibayar Jumaat ini, beliau berkata ia membuktikan keprihatinan Perdana Menteri terhadap keperluan rakyat. Pelbagai pihak berkemampuan diajak sama-sama menyantuni golongan anak yatim khususnya ketika musim perayaan. Langkah itu bukan sahaja menceriakan mereka, malah memperlihat semangat berkasih sayang sekaligus menghindar rasa terpinggir. Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS, Datin Sri Panglima Datu Julia Salak berkata, golongan anak yatim disebut sebanyak 23 kali dalam Al-Quran dan memberi mesej jelas agar mereka terus dibela dan diberi perhatian sewajarnya. Dalam pada itu, beliau turut menyarankan agar Mutiara GRS terus meningkatkan komitmen untuk memperbanyak program amal dan ilmu serta menjadikannya wadah untuk menyalurkan bantuan kepada golongan memerlukan. Datu Julia berucap merasmikan Majlis Cahaya Kasih Mutiara di Kota Kinabalu, seterusnya menyampaikan sumbangan hamper dan duit raya kepada 50 anak yatim dari Rumah Anak Yatim Al-Aman Beaufort dan Madrasah Wakaf Islamia Likas. Tidak mengenepikan anak-anak, contohnya yatim dan asnaf, terutamanya yang kami jaga ni tidak dipinggirkan dan sangat diberi perhatian daripada pihak ramai, sangat menghargai dan memuliakanlah anak-anak seperti mereka ni. Saya rasa gembira, ceria, bersyukur dapat sumbangan macam ni untuk Hari Raya. Sangat gembira dan teruja dan sumbangan yang diberikan boleh dapat digunakan untuk masa akan datang. Terima kasih kepada yang sentiasa memberi sumbangan kepada anak-anak yatim. Sempena sambutan Hari RTM ke-78, Tawau FM mengambil inisiatif menganjurkan radio di lokasi Tawau FM dengan kerjasama Pasaraya Gemilang Semarak. Penerbitnya Nurliana Miza Jabidi berkata, usaha itu antara lain bertujuan mendekati pendengar setia Tawau FM. Bila kita berada di luar, kita akan lebih dekat dengan pendengar-pendengar kita serta pengunjung-pengunjung. Alhamdulillah, sambutan hari ini begitu
orang cakap memberangsangkan lah. Begitu sangat happy. Banyak juga pengunjung kita yang singgah ke RTM. Kita punya booth. Kami mengharapkan pendengar terus setia bersama kami dan jadikan TAW FM sebagai teman setia anda, radio pilihan anda. Nurliana menyatakan demikian di Tawau. Saya gembira sangat sebab hadir di radio di lokasi hari ini di sempena ulang tahun 78 RTM. Semoga hubungan penyampai dan pendengar Tawau FM lebih erat lagi. Selamat ulang tahun RTM yang ke-78. Semoga sukses selalu dan menjadi teman setia anda. Sangat tertarik sebab jarang-jarang juga kita boleh berjumpa sama DJ RTM, boleh menarik masyarakat, boleh lebih kerap lagi, boleh teruskan minggu-minggu lah kalau boleh. Selamat ulang tahun RTM ke-78, semoga terus tetap menjadi pilihan ramai. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya kuis, game show dan ramah mesra bersama pengunjung. Wira tak didendang. Keberanian seorang pemuda berusia 22 tahun menggadai nyawa menyelamatkan dua beradik daripada mati lemas di Sungai Kinabatangan Sok baru-baru ini memberi makna yang besar kepada keluarga remaja berkenaan, khususnya dalam bulan Ramadan dan Syawal yang bakal menjelang. Kita ikuti perkongsian Dulis Simon. Percutian keluarga sempena cuti sekolah baru-baru ini hampir bertukar tragedi. Keseronokan bermandi manda menjadi mimpi ngeri apabila dua adik-beradik, Asran Aril 13 dan Asraf Aril 14 tahun hampir lemas selepas berenang ke bahagian air yang dalam. Mereka bertuah kerana kejadian itu disedari Erik Primus dari Kampung Durok Keringau yang kebetulan berada di kawasan berhampiran. Terima kasihlah sama si Erik yang saya sudah anggap adik ataupun anak lah. Saya anggap dia sangat anggap dia saudara saya. Kalau tidak dia, mungkin anak saya tidak sudah sekali. Pada Ramadan pun memang sunyi lah, sedih saja. Kalau si Encik Erik tiada musim itu, mungkin anak saya sudah lemas. Dan Ramadan kali ini mungkin tidak sudah seperti biasa yang kami selalu sama-sama. Suasana bulan Ramadan dan sambutan Syawal tahun ini pasti berbeza sekiranya Erik tidak berada di tempat kejadian. Masa masuk, terus kita masuk di air, tulak deh sama minta tolong, tapi tidak ada yang dengar juga. Terus macam ada Tisha, dia tolong, tapi terus masuk naik juga. Terus tuh ada si abang Erik, dia tangkap kami juga kan. Saya berterima kasih sama Abang Erik. Kalau dia tidak, dia tahu sudah nyawa saya nanti macam mana. Saya lama di dalam, saya tidak tahu berapa menit. Sebab saya pingsan sekejap. Saya berusaha lah, tapi tidak dapat juga. Abang Erik datang kasih selamat. Saya langsung pikir pasal nyawa orang, tidak sudah pikir pasal nyawa sendiri. Sebab itu time saya punya otak pikir pas selamat orang saya biarlah, yang penting apa-apalah, yang penting salah satu selamatkah, yang penting ada aplikasi selamat. Mereka bertemu semula selepas kejadian tersebut dikongsikan di laman Facebook. Erik Primus itulah hero tidak didendang kerana sanggup mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan nyawa dua orang budak tersebut. Bayangkan Erik sekiranya tidak berada di tempat ini, bagaimanakah nasib mereka sekeluarga untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih Erik. Dulis Simon, Berita RTM. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Sahih. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Silakan Sahih. Baik, Syarizam, terima kasih.